tentang memakan harta anak-anak yatim ni. Kemudian seterusnya, kira-kira beberapa hari yang lalu, ahli parlimen daripada Bukit Gantang, Tuan Haji Idris Ahmad, Ustaz Idris Ahmad, sekali lagi menceritakan mengenai dengan memakan harta anak yatim ni. Iaitu memakan harta anak yatim ni adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Macam dosa berzina, ya, membunuh dan sebagainya. Jadi makan harta anak yatim pun sama juga kategorinya, termasuk dalam dosa besar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, pada pagi ini mari kita berkongsi sedikit maklumat supaya kita tak terlibat dalam hal itu. Memanglah rata-rata kita tidak membela anak yatim. Mungkin ada setengah-setengah daripada para jemaah sedang membela anak yatim. Tetapi majoriti kita ni tak ada. Tak ada membela anak yatim. Jadi anak yatim ni sebagaimana yang kita sedia maklum pun juga telah diterangkan oleh YB Ustaz Idris Ahmad baru-baru ni, ialah anak-anak yang belum cukup umur, belum balik lagi kematian bapanya. Kalau kematian maknya, itu tak bukan anak yatim, kematian bapanya. Umpamanya anak tu baru umur 5 tahun, 6 tahun. Belum angkat balik lah, matilah ayahnya. Ibu dia yang menjaga anak-anak tu. Jadi ini ada contoh anak yatim. Anak yatim. Di tempat kita ada pun banyak. Di Seksyen 8 ni sendiri. Ikut pengalaman saya sendiri, saya pernah mensolatkan jenazah di depan kepada bapa-bapa muda. Bapa muda tu mana muda sungguh. Ya? Anak baru 2 orang. Anak baru seorang. Maknanya, anak-anak itu waktu dia meninggal tu, masih lagi kadang-kadang baru umur setahun, 6 bulan. Lalu itulah itu nasib masing-masing. Sebab bila kita nak meninggal dunia ni, tak semestinya orang tu salahnya umur macam kita. Tak semesti. Bila Allah nak cabut nyawa tu, nak ambil nyawa tu, bila-bila pun boleh. Jadi dalam kes di kawasan kita ni, saya pernah solatkan sekurang-kurangnya 2 orang yang saya ingat di depan ni. Iaitu bapa-bapa muda ni, penyakit macam-macam lah kadang-kadang. Ya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, yang saya nak cerita ni ialah waris dia kepada Allahyarham yang muda ni, yang meninggalkan anak kecil tu, kemudian dia mengadakan kenduri tahlil. Itu biasalah adat kita. Mengadakan kenduri tahlil kan. Mengadakan kenduri tahlil, baca tahlil, baca yasin dan sebagainya. Sama ada di sini, di surau kita, ataupun dia panggil kita ke rumah dia kan. Jadi inilah yang Timur Isu, yang sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Gantang atau mengenai dengan bila kita hadir makan di situ. Jadi tanya kita sekarang ialah wang yang digunakan untuk menjamu orang ramai makan tu, untuk majlis baca yasin dan tahlil tu, daripada mana sumber dia ambil tu? Adakah daripada ibu tu sendiri, ataupun daripada saudara maranya, ataupun daripada wang Allahyarham tu sendiri? Bila dia tanya ni mana ni? Adalah, ya. Allahyarham tu punya disimpan di ambil lah. Nampak tuan-tuan. Jadi kalau mengikut keterangan daripada YB Ustaz Idris tu, mana kita dah termakan harta anak yatim. Itu jadi isu tuan-tuan. Dan lain, sebagaimana dinyatakan oleh beliau, apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Peristiwa Ja'far, Abu Talib meninggal dunia. Jadi orang ramai, para sahabat datang membantu, selain daripada untuk menunjukkan simpati dan juga mengucapkan takziah kepada keluarga Ja'far kerana kematian dia, yang meninggalkan anak-anak kecil, mereka bantu. Mereka bantu dan sebagainya. Kita ni tak. Kita kan, orang panggil kenduri, kita makan dan sebagainya. Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang risau kita kan. Kita kata tak. Ya. Kata-kata orang Perak kan, teman tak makan anak yatim. Teman tak makan harta anak yatim. Tapi takut yang macam ni tadi lah. Macam saya sebut tadi. Mana wang yang digunakan untuk majlis-majlis upacara-upacara yang jadi adat. Orang kita tak adat sebenarnya. Eloklah benda tu kan, adat. Tapi hanya orang masyarakat Melayu di Nusantara je yang buat tu. Kalau kita tengok di Timur Tengah dan sebagainya, ya, tak ada.
Masyarakat mereka buat macam tu. Tapi tak apalah ya. Sebab adat ni bukanlah kesalahan pula. Tapi akibat itulah dia. Takut jadi macam mana yang saya sebut tadi kan. Macam mana cara kita nak buat? Tu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan memikirkan benda tu kan. Sebab saya katakan kalau kita tak datang rumah orang tu, apa pula dia kata? Ini apa orang surau ni tak simpati? Satu. Ataupun yang kedua, kalau pula kita bertanya. Katalah saya misalnya tiba-tiba bertanya kan. Ini wang ni daripada mana ni? Daripada arwah punya ke? Apa pula kata dia, bandu dia ataupun ni? Janda tu. Ingat aku tak tahu hukum ke? Sudah. Jadi tu kita sebut salah kan. Tak datang, tak boleh pula. Orang jemput. Bila datang, bila bertanya, kita rasa pula, takkanlah orang tu tak tahu hukum. Inilah yang jadi lima kita dan sebagainya. Terdapat. Allahu Akbar. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Dan tak tahu nak buat macam mana. Hanya terserahlah kepada kita. Itulah dia. Itulah penting itu dalam umpan ni. Majlis ilmu macam ni. Sama ada orang muda, orang tua supaya datang. Orang tua supaya ceritakan kepada anak-anak cucu dia. Yang bila meninggal misalnya, suaminya sama sekali orang lelaki kan. Ceritakan. Kamu nak buat majlis-majlis ni, jangan ambil duit daripada arwah tu. Sebab di dalam Quran kan, dalam surah An-Nisa, diterangkan ini benda-benda macam ni. Mana selesaikan dulu hutang, selesaikan dulu wasiat dan sebagainya, barulah dibaraikkan. Buat tu. Dia tak ada cerita benda dengan yang majlis-majlis kita buat tu. Walaupun bukanlah saya maksud di sini, jangan buat majlis tu. Itu satu hal. Okey. Satu hal. Sementara nanti ustaz datang. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan puan, ini berkaitan dengan penampilan kita orang lelaki tuan-tuan puan. Penampilan kita orang lelaki. Ada pula kebetulan hadis yang saya catat ni, beberapa, 1-2 hadis nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Penampilan kita orang lelaki ni kan. Yang pertama hadis yang diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu, iaitu sepupu bagi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu pertama, yang kedua menantu. Dia apa kata? Jadi pada suatu hari Sayyidina Ali menceritakan kepada para sahabat. Dia kata di sini, Ali radhiyallahu berkata, sesungguhnya Nabi SAW mengambil kain sutera di sebelah tangan kanannya dan emas di sebelah tangan kirinya. Ini cerita, mengelik dengan sutera dan emas. Ini saya nak cerita dengan kawan-kawan ni. Kalau kita dah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau tak tahu, mudah-mudahan ini akan jadi maklumat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Jadi kata Sayyidina Ali, dia melihat Rasulullah SAW mengambil 2 benda. Pertama kain sutera, pegang dengan tangan kanan. Yang kedua emas, pegang dengan tangan kiri. Kemudian baginda pun bersabda, sesungguhnya benda-benda ini, yakni sutera dan juga emas ni, diharamkan ke atas kaum lelaki daripada umatku. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi ceritanya mengenai dengan pertama sekali kain sutera, yang kedua emas. Ini saya kata sekali lagi maknanya orang yang ada menuntut ilmu, belajar macam kita, dia sekurang-kurangnya tahu benda ni. Orang yang tak ada tahu, tak belajar, dia tak tahu ni. Dia tak tahu tentang hukum orang lelaki diharamkan memakai emas dan diharamkan memakai sutera. Sebab kalau dia tahu, dia tak pakai. Tapi kita lihatkan dalam masyarakat kita. Kita lihat ada. Orang lelaki yang memakai sutera, yang kadang-kadang bila kita tanya berapa harga ni? Harga ni bukan 10-20 ringgit. 300-400. Ori punya ni, Korea punya. Total listrik. Semua sutera. Ataupun pakai jam emas ke. Bukan jam emas tu, dia punya tali tu, emas. Sebagainya. Ada orang lelaki. Jadi oleh sebab itu bagi kita lihat bagaimana pandangan ulama mengenai dengan perkara ni, tuan-tuan. Pertama sekali fatwa daripada Al-Azhar. Di situ tempat kita rujuk tu. Sebab banyak ulama-ulama besar itu. Fatwa daripada Azhar, Universitas Azhar di Mesir, dia mengharamkan sutera asli yang dibuat daripada ulat sutera. Itu di Jepun. Saya ingat waktu belajar geografi dulu di sekolah. Mana Jepun satu-satunya pengeluar sutera yang paling banyak sekali dalam dunia ni. Sebab ada ulat sutera. Ulat sutera itu dihidupkan dengan makan satu jenis daun, dinamakan daun mulberry.
M-U-L-B-E-R-R-Y. Sekarang ni pula daun itu pula dijadikan ubat pula. Jadi maknanya fatwa daripada ulama-ulama Azhar, jenis itulah yang tak boleh tu. Iaitu jenis dibuat daripada ulat sutera ni. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Beijing kan. Ada dengan kawan-kawan bawa pergi ke Beijing. Ada bawa tempat tu. Memang ya sungguh tuan-tuan. Ya? Mengeletik je ulat-ulat tu. Bergerak lagi ulat tu. Rupanya ulat itu kemudian menggulungkan diri dia, ya? Menjadikan diri sutera, dan dengan ulat-ulat itu dia rebus sekali. Dipintal jadi benang dan sebagainya. Jadi jenis itu yang dikatakan sutera yang ori tu. Yang asli sungguh tu. Jadi bagi ulama Azhar ni, mereka bertuahkan jenis itu tak boleh. Tetapi kalau jenis tiruan, sintetik ni kan jenis tiruan, harus. Apa tu? Tapi kalau kita beli baju-baju batik ni tuan-tuan, kain batik, baju batik untuk orang lelaki ni. Kita dapat beza harga dia dan kita dapat tahu kualiti dia. Kalau misalnya 300-400 ke atas, memanglah daripada ulat sutera. Tapi kalau di bawah dia betul, mungkin jenis tiruan dan sebagainya. Jadi berhati-hati tuan-tuan bila kita nak beli kan. Saya nak cerita ni sebab sekarang ni musim orang kahwin kan. Saya kahwin. Saya dah lama dah tak pakai baju batik tu kan. Ya. Jadi sekarang ni dapatlah maklumat kita. Maknanya yang diharamkan oleh ulama, ya, ialah yang jenis ori tu, buat daripada ulat sutera. Tetapi yang jenis sintetik atau jenis tiruan, ya, itu harus. Namun para ulama tidak menggalakkan memakai sutera. Nampak tu? Walaupun tiruan. Ini kata ya, ubudiah ni. Kalau kita pakai hentam je kan. Ubudiah. Saya pun dah cerita kan, waktu saya bekerja dulu, ada staff saya tu melawat Korea. Bila dia balik, dia bagilah souvenir pada kita kan. Saya ingat dia bagi apa ke barang-barang daripada Korea. Rupanya bagi tali leher. Tali leher. Ya? Saya tengok tali leher dia kan. Ya? 100% silk. 100% sutera. Saya tanya dia, berapa dia? Dia sebutlah mahal tu. Jadi sekata dia sekata pada saya ni, sutera dia mahal ni. Ya? Haji. Tapi tak ada siapa saya nak beli dengan you. Ambillah tali leher ni. Ya, orang bukan Islam kan? Orang bukan Islam. Cina. Akhirnya saya rojoklah pada pakar-pakar rojok. Banyak tempat saya kerja tu. Ustaz-ustaz dan sebagainya kan. Rojok. Dia kata, tengok dulu. Tali leher ni jenis apa. Saya kata ada setengah-setengah orang kata, tali leher ni bukan besar. Sangat kecil je. Lebih kurang besar ni je. Lebih kurang 3 jari je. Dia kata kalau kita ubudiah, kata ada salah seorang ustaz di tempat saya lah. Kalau kita ubudiah ni mana kita betul-betul beribadat sebagai hamba Allah SWT, kita tinggalkan benda-benda ni, benda-benda ni sebahat katanya. Ori ke, tiruan ke, kita sebagai hamba Allah yang taat, yang bertakwa ni, ini dia kata benda-benda yang bersebahat. Benda-benda yang dikatakan benda-benda sebahat ni. Boleh ke tak boleh ke? Boleh ke tak boleh ke? Kalau ada ragu-ragu macam tu, elok dia tinggalkan. Itu dia punya fatwa dengan saya. Kita rasa tak sedap kan? Ya ke ori ni? Ya ke tiruan ni? Ya ke ori ni? Ya ke tiruan ni? Elok tinggalkan. Namun para ulama tidak menggalakkan memakai sutera. Ya, walaupun tiruan. Sebab kerana kata ulama yang tidak menggalak ni, kerana kain sutera ni ialah kain jenis lembut. Kain jenis lembut ni yang memiliki pakaian-pakaian jenis lembut ni orang perempuan. Orang lelaki apa cekihnya nak pakai pakaian jenis lembut ni. Jadi mana para ulama memang tak galakkan kita. Mana jenis-jenis pakaian selalu orang perempuan pakai, jenis-jenis yang lembut, kain-kain jenis yang lembut ni, orang lelaki-lelaki jangan. Pakai kilat-kilat lembut kan. Sejuk je. Itulah sifat kain batik, sifat baju batik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, nak selamat, elakkanlah. Elaklah. Kalau kita nampak sutera walaupun tiruan ke, ataupun ori, banyak lagi benda lain. Udah tu. Orang surau tak payah pakai lah. Tak payah pakai kan. Sebab kadang-kadang jadi fitnah kan orang yang sebab kadang-kadang di tempat kita ni, semua kawan-kawan kita yang menghidupkan surau-surau dan masjid-masjid, semua dah baik ilmu belaka. Dia ada fitnah kan. Tuan Haji Yassin tu pakai baju sutera, berkilat nampak tu. Nampak tu. Tu imam. Ustaz pula mengajar mengata-kata, pakai kain sutera, takkan kita tak boleh pakai. Itu jadi fitnah tu kan.
Janganlah pula tuan-tuan kata, itu Ustaz Yasin tak apalah, kita dah. Ini semata-mata untuk ubudiah, tuan-tuan. Saya kata, okay, sutera. Dan satu lagi, tuan-tuan. Okay. Ini pula cerita menghitamkan rambut. Menghitamkan rambut. Maknanya kita ni dah berumur, macam saya kan dah 65 dah ni. Memang kalau buka songkok ni, adalah putih tapi taklah putih. Totally semua putih. Macam kawan-kawan kita tu setengah-setengah tu memanglah Allah beri nikmat pada dia semua putih. Alhamdulillah. Cantik. Silver betul. Putih bukan putih pula, metalik pula lagi. Putih metalik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, pada pagi ni kita nak kongsi pula mengenai dengan warna rambut ni. Tuan-tuan dan puan, kata ulama dalam kitab-kitab lama, itulah ketentuan Allah pada kita. Bila diberikan kita alamat-alamat tertentu supaya kita muhasabah diri. Itulah antara tanda-tandanya. Maknanya bila rambut dah putih, gigi pun dah boleh runtuh. Itulah dia tanda-tanda bahawa kita ni dah nak pergi dah. Saya kawan-kawan saya satu kelas dulu waktu saya belajar di sekolah Alam Shah Ramadan. Ada 30 orang kan. Laki-laki tinggal 2-3 orang je termasuk saya lah. Yang lain habis pergi. Termasuk dalam ni 3-4 hari yang lalu dah seorang. Belum sampai lagi 70 dalam lingkungan macam ni lah. Dalam hati saya kata, tu giliran dia, nama saya bila pula naik. Daripada 30 orang tu nampak, tinggal berapa orang lagi termasuk saya. Jadi bila sikat rambut kadang-kadang kan, tengok Allah Akbar, dah dekat dia. Jadi tuan-tuan dan puan berkaitan dengan rambut ni, kita lihat satu hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Abu An-Nasai. Ini semua ulama-ulama hadis ni kan. Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai. Kata Rasulullah SAW, kelak pada akhir zaman akan ada kaum yang mewarna rambutnya dengan bahan hitam. Tempat tu. Kelak pada akhir zaman, sampailah akhir zaman, akan ada kaum yang akan warnakan rambutnya dengan bahan warna hitam. Dan warna dan rupanya seperti tembolok burung merpati. Itu nak digambarkan. Sebab tembolok burung merpati ni kan di bawah warna hitam kan, hitam warna burung merpati tu. Dan mereka tidak akan mencium wanginya bau surga. Hadis riwayat An-Nasai. Ini satu daripada hadis berkaitan dengan warna rambut. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita buka dalam internet ataupun dalam kitab-kitab dan sebagainya, terdapat khilaf ulama berkaitan dengan mewarnakan rambut ni. Terdapat khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi majoritinya kata tak boleh mewarnakan rambut warna hitam. Warna lain tak apa. Nak abu hijau ke, biru ke, atau apa saja dekat warna kan. Ataupun warna pink, ataupun warna merah-merah sikit kan. Atau yang banyak. Yang ni diharuskan. Tapi warna hitam tak boleh. Sebab bila kata ulama warna hitam ni akan membalikan kita kepada asal. Seolah kita jadi muda balik. Jadi sebab itu mereka meletakkan hukum seperti mengubah ciptaan Allah. Allah dah bagi warna putih. Jadi kita hitamkan kembali. Daripada ori hitam tu ke warna hitam balik. Jadi itulah tuan-tuan puan. Ini pengalaman saya. Saya bergunting di sini tuan-tuan. Itu bukan sebelah kedai soto tu ujung tu ada kedai gunting. Nak cerita sikit. Jadi selepas bergunting, India tukang gunting tu tanya kepada saya. Encik, apa? Mau color rambut ke? Saya kata warna apa? Warna hitam. Dia tanya, dia bagi tahu kan, warna tu warna hitam. Sebab dia nampak rambut saya dah putih kan. Maknanya dalam tak sampai setengah jam agaknya dia bubuh ni bahan-bahan tu, warna hitam lah balik rambut dia. Saya kata tak mahulah, tak apalah. Biarlah rambut saya macam ni. Kata saya pada India tu. Tak apalah dah tu. Jadi oleh sebab itu teringat atas saya tuan-tuan ni. Takut-takut ada jemaah kita yang dia offer macam tu. Akhirnya oleh sebab mereka tak ada majlis ilmu, tak tahu mengenai dengan itu. Dia kata tak apalah. Bukan mahal sangat. Tambah RM3-4 lagi. Mudah-mudahan kalau yang menghitamkan rambut tu bukan jemaah surau kita. Ini jemaah surau di Afrika tu.
Tapi bila kita tahu hukum ni kan, tak boleh rupanya. Kita menghitamkan rambut. Kalau nak hitam, nak berwarna rambut, lain pada itu. Sebab saya ingat tok guru saya kan, Allah yarham, Profesor Dr. Osman Muhammadi. Itu tok guru saya lah tu. Semata Universiti tu. Memang rambut dia, janggut dia, warna tu lah, merah-merah tu. Yang tu tak apa. Kemerah-merahan kan. Kemerahan. Jadi yang lain tak boleh sampai. Allahu Akbar. Tak sampai lagi ustaz kata dia. Kalau tak sampai tak apa kita ambil dah. Ini buku hadis juga tuan-tuan, tebal dia. Syarah Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Dia ambil daripada hadis-hadis sebagai kemudian ni dihuraikan. Jadi yang menghuraikan ni seorang pensyarah yang bernama Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Jadi sebab itu kitab ni Tok Imam gunakan untuk tazkirah tiap-tiap selepas solat Asar. Tiap hari. Bagusnya kitab ni pertama sekali selepas dia menghuraikan makna-makna dia, ada pula pengajaran yang dapati. Jadi sebab itu mari kita ambil untuk sementara menantikan matahari kita naik sikit atau cerah sikit. Saya terus je buka di sini bab 278, larangan menyebut-nyebut pemberian dan sebagainya. Larangan menyebut-nyebut pemberian dan sebagainya. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti yakni perasaan penerima. Surah Al-Baqarah ayat 264. Seterusnya Allah berfirman yang bermaksud orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Surah Al-Baqarah ayat 262. Ini mukadimah kepada tajuk ni, iaitu larangan menyebut pemberian dan sebagainya. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 264, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 262, awal pada itu. Kedua-duanya ayat ini menerangkan larangan. Jangan ungkit-ungkit, jangan sebutkan balik pemberian yang kita beri kepada orang lain kan. Dari Abu Zar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Qala Abu Zar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal-mannanu wal-munfiqu sil'atahu bil-halifil kazib. Rawahu Muslim. Kita tengok. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ada 3 kelompok manusia yang pada hari kiamat Allah tidak berbicara kepada mereka. Hari kiamat nanti Allah cakap betul tak? Ada 3 kelompok manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Tidak melihat mereka. Cakap pun tak ada, tengok pun tak ada. Tidak mengampuni dosa mereka. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. Itu akibat dia. Tapi belum cerita dia. Belum cerita dia siapa tu. Tetapi itulah gambarannya. Pertama sekali Allah langsung tak tengok mereka tu. Yang kedua bercakap pun tak ada. Yang ketiga dosa yang banyak tu tak diampunkan. Lepas tu yang akhir sekali dapat siksaan yang pedih lah. Rasulullah SAW mengulangi sabdanya itu sampai 3 kali. Ini dia sebut ni. Sampai 3 kali. Dia kata Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak ampun dosa mereka. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. 1. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak mengampuni dosa mereka. Allah tidak bercakap dengan mereka. Sampai 3 kali sebut kan. Itu dia. Abu Zar pun berkata, betapa kecewa dan ruginya mereka. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Abu Zar yang dengar tu kata, rugi sungguhlah mereka ni. Rugi sungguhlah mereka ni. Tapi siapa mereka itu ya Rasulullah?
Baginda bersabda, iaitu orang yang memanjangkan kainnya, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang yang menjual barang dagangan dengan sumpah palsu. Itu 3 benda tu. Pertama sekali, orang yang memanjang kainnya. Ini pun terdapat banyak khilaf ulama. Maknanya kain kata jubah kita dia panjang. Berbagai-bagai pandangan ulama mengenai dengan cerita kain panjang ni. Sehingga kan akhirnya bila orang faham cara harfiah mengenai dengan ini, artinya mereka singkatkan kain itu. Disingkatkan kain itu sampai ke atas. Bawah sikit je lutut. Termasuk orang kita kan. Kata ustaz tempat saya, bukanlah macam itu maksudnya. Uduh sangat lah. Masuk dalam surau, kain itu singkat benar. Nampak tu? Artinya seluar-seluar yang direka sekarang kan bawah lutut. Dia kata hadis ni kita tengok asbab wurud zaman dulu. Macam mana punca hadis ni timbul. Kerana pemimpin zaman dulu bila mereka nak menunjukkan megah dan hebat, artinya dia pakai baju yang melirik tu. Baju atau kain melirik je kan. Macam pengantin di setengah tempat ni kan. Pengantin kadang-kadang tempat-tempat moden sekarang ni. Punya panjangnya kain tu ada orang tukang bawa pula kan. Jadi kita tak payahlah bincang cerita mengenai dengan kain panjang ni. Sebab ini berlaku khilaf ulama berkaitan dengan tu. Sebab ulama kata bukan maksud itu. Kalau kita misalnya jubah kita, mana ada jubah pendek. Kebanyakan jubah kita beli kan, daripada Mekah dan sebagainya. Memang panjang ke bawah, tutup kita punya mata kaki ni. Jangan pula masalahnya, ya ustaz, kenapa pakai jubah panjang ni? Keratlah sikit. Biar kata sikit daripada. Tak dalam umpan. Kata ni ulama, bukanlah itu dimaksudkan sangat berkaitan dengan menaikkan kain ni, atau melirikkan kain ni. Yang kita nak tengok ini. Orang yang suka menyebut-nyebutkan pemberiannya. Orang yang suka menyebut-nyebutkan pemberiannya. Dia bagi, suka sebut. Kalau tak ada kami bagi dulu, apa pun tak jadi orang Seksyen 8 tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Berkaitan dengan ini, tuan-tuan, saya teringat ada seorang kawan saya pernah cerita dekat surau kita ni, mengenai dengan sekolah dia. Nak minta derma daripada seorang hartawan. Seorang hartawan. Mudah-mudahan atau mungkin apa yang dicerita tu mungkin ada kaitan relevan dengan apa yang kita nak sebut pada pagi ini. Jadi dia nak minta derma daripada hartawan tu. Tapi hartawan tu bagi syarat. Dia kata kalau tidak saya dermakan kepada sekolah ni, dia jaga sekolah kan. Pastikan bahawa dewan sekolah ni ada dicatat nama saya. Ada catat nama saya. Katalah saya bagikan. Dan dewan sekolah tu nak dinding tu. Ini adalah derma atau himpak daripada Tuan Haji Mat Yasir. Dinding besar tu. Kalau macam tu baru boleh saya bagi. Dia letakkan syarat. Nak bagi bantuan di sekolah tu, kena ada nama dia. Adik-beradik ni juga lah tuan-tuan. Walaupun tak mengumpat kan. Tapi minta supaya dibalas dalam begitu rupa. Tapi jenis menyebut-nyebut dia tuan-tuan. Itulah dia. Sebab dalam Al-Quran pun ada juga disebut mengenai dengan perkara ni. Di sini kan ayat awal tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ada. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Dan juga menyakiti atau perasaan penerima. Selain daripada menyebut, kita juga sakit hati orang yang kita bagi tu. Ini pun banyak lah. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan, kadang-kadang je lah bila kita tak tahu, tak ada ilmu dan sebagainya, hati kita pun keras. Datanglah orang minta sedekah dengan kita. Eloklah bagi je dengan baik, lepas tu senyap. Tutup mulut. Daripada kita sebut misalnya apa ni, balik-balik muka ni. Setiap kali bila kami makan, di restoran ni, adalah muka kamu ni. Apa kerja kamu ni? Tak ada kerja ke? Jadi perkataan-perkataan jenis ini tuan-tuan, ialah perkataan-perkataan jenis menyakitkan hati. Memang tujuan kita nak nasihat. Tapi cara nasihat tu, adalah caranya. Adalah caranya kan? Mungkin nanti sekejap lepas ni saya nak cakap sikit boleh tak? Pergi misalnya ke tempat-tempat yang privacy misalnya, cerita sikit. Apa masalah kamu ni sebenarnya? Kalau saya nak tolong dan sebagainya. Nampak lemah, lembut dan sebagainya. Daripada depan khalayak ramai tu, dalam restoran orang ramai pula. Nampak tak? Ada orang kita. Okey. Wa fi riwayatillah
al-musbilu izarahu, yakni al-musbilu izarahu wasabahu asfala minal ka'ban lil khuyala. Dalam riwayat lain pula dikatakan orang yang memanjangkan kain ini, yakni orang yang memanjangkan kain dan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki kerana sombong. Nampak tu? Ya. Ayat yang kemudian tadi penting tu. Kerana sombong. Okey, kita tengok apa pengajaran hadis ni. Sekali lagi tuan dapat. Dah 7 lebih Apa? Seminit 2 lagi insya-Allah. Yang pertama, keharaman menyebut-nyebut pemberian kerana dapat menyakiti hati dan merendahkan orang yang diberi nikmat. Itu sebab dilarang. Ya. Kita merendahkan orang lain. Mana bila kita menyebut, kita merendah, kita menghinakan dia. Tetapi ada satu sejarah tuan-tuan, sampai saya ingat lagi. Selepas berlaku peperangan Hunain. Selepas berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini ialah peperangan selepas berlaku pembukaan Mekah. Saya nak cerita mengenai dengan ini. Ya. Cerita menyebut mengenai dengan orang yang minta-minta ni. Ya. Peristiwa ini berlaku dengan Rasulullah sendiri. Tetapi kita tengok bagaimana cara Rasulullah bercakap dengan orang itu. Jadi bila berlaku peperangan Hunain, yang disertai oleh penduduk Mekah juga, penduduk Mekah masa itu dah ramai memeluk Islam. Tetapi kebanyakan mereka masih lagi mu'alaf. Maknanya baru 4-5 bulan memeluk Islam, tiba-tiba berlaku peperangan Hunain. Selepas pembukaan Mekah, ramai penduduk Mekah memeluk Islam itu. Termasuklah orang besar, pemimpin, datuk-datuk, Tan Sri dan sebagainya, pemimpin Mekah masa itu. Masuk Islam ramai-ramai. Itu keluar ayat tu kan. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sampai akhir. Ayat itu menceritakan mengenai ramainya penduduk Mekah masa itu berbundung-bundung masuk Islam selepas berlaku Futuh Mekah, pembukaan Mekah zaman Rasulullah. Jadi tak berapa bulan kemudian berlaku satu peperangan Hunain dengan penduduk-penduduk Taif. Jadi kemudian tuan-tuan apa ceritanya? Selepas peperangan di zaman dulu, banyak harta-harta rampasan didapati oleh tentera-tentera Islam. Jadi Rasulullah pun kumpul. Lepas tu paraiklah. Tempat mereka paraikkan harta ni di satu tempat bernama Ja'ranah. Kalau kita pergi Mekah kita tahu. Sebab itu satu tempat boleh kita mengerjakan umrah. Di situ, Masjid Ja'ranah. Di situlah berkumpul. Jadi Rasulullah pun bagi-bagilah harta tu. Kebanyakan yang dapat tu ialah orang-orang mu'alaf ni. Datuk-datuk, Tan Sri dan sebagainya, orang besar-besar daripada Mekah ni. Penduduk Madinah sendiri, yang ada orang Ansar tak dapat. Pemuda-pemuda, mereka berperang, beria-ria sungguh, tapi tak dapat. Mereka merungut juga. Tapi kalau saya nak cerita rungutan mereka ni panjang kan. Saya nak cerita ni aja. Bab mengenai dengan orang besar-besar daripada Mekah ni. Jadi ada seorang, saya lupa nama dia, seorang lelaki. Hatim saya nama dia. Hatim. Dia tahu bahawa Rasulullah mesti memberikan harta rampasan perang ni, ghanimah ni, kepada mereka. Jadi dia minta sekali, dapatlah. Kemudian yang kedua, minta kali kedua pula, dapat lagi. Rasulullah tahu. Orang yang muka yang sama minta. Dan muka tu bukan muka orang itu. Bukan orang miskin apa-apa kelana. Kaya-kaya. Tapi atas tiket mu'alaf kan. Lepas tu, minta kali ketiga. Masa inilah baru keluar hadis. Atau asbab urut. Asbab urut hadis yang berbunyi lebih kurang bermaksudnya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Orang yang beri ni lebih mulia daripada orang yang minta. Barulah orang besar ni tadi, Hatim pemimpin Mekah tadi, rasa malu. Awak tu dah orang kaya. Tiba-tiba nak menghinakan diri macam ni. Jadi tuan-tuan, saya membawa hadis ni, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis Rasulullah, bukan dia nak nyakitkan hati orang tu. Dia nak menyebutkan bahawa kalau kita ada maruah, tidaklah kita macam itu. Dah berapa kali dah dapatnya. Jadi kita lihat style Rasulullah. Dan dia cakap pun bersama-sama dengan orang tu je, tidak dengan khalayak ramai. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan jumpa hadis itu kan,
Saya lupa lah dalam bahasa Arabnya. Ya. Rasanya yadus lupa dah ya. Nanti silap baca hadis pula ya. Masuk neraka pula kita. Itulah ceritanya. Asbab buruk dia. Cerita mengenai dengan seorang pemimpin Mekah tak berhenti sampai lebih daripada sekali. Meminta infak tu minta harta ghanimah tu. Keharaman menyebut-nyebut pemberian kerana dapat menyakiti hati dan merendahkan orang yang diberi nikmat. Yang pertama. Yang kedua, keharaman memanjangkan pakaian apabila untuk sombong. Keharaman memanjangkan pakaian apabila untuk sombong. Apabila tidak untuk sombong, ni Syekh cakap sendiri. Ya. Apabila tidak untuk sombong, maka hukumnya makruh setara tanzih, yakni menghindari yang haram. Tapi dia masih lagi tak ada dilepaskan juga. Ya. Maknanya kalau pun tak ada sombong, tetapi makruh. Makruh maknanya tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kita yang manjangkan kan. Benda ni harus kan. Yang ketiga, keharaman sumpah palsu agar dagangannya laku. Kerana hal tersebut seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dapat membuat dagangan terjual tetapi menghapusi barakahnya. Ini cerita orang bersumpah-sumpah dengan jualan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok ditulis dalam brosur dan sebagainya. Ya. Bagi misalnya testimoni dan sebagainya. Rupanya kadang-kadang benda-benda yang kita timbulkan begitu sangat seolah-olah macam sumpah palsu. Sebab dalam catatan ini pengarang dia kata keharaman sumpah palsu agar dagangannya laku. Kerana hal tersebut seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dapat membuat dagangan terjual tetapi menghapusi berkahnya. Maknanya kita jual barang tu, kita kata garanti 3 hari mesti baik. Gaut ni mesti baik, garanti. Dah lah berlapik dengan Allah SWT tak ada. Patut berlapik dengan insya-Allah, dengan izin Allah SWT. Ikut pengalaman teman dulu, teman makan. Dengan izin Allah, legalah penyakit gaut teman ni. Berlapik dah tu. Ini garanti. Nampak tu. Tanpa berlapik dengan insya-Allah dan sebagainya. Mereka makan hari ni. Besok sebelum ayam berkokok, awas sungguh lah. Bangun daripada tidur lagi, legalah gaut mereka tu. Tak boleh apa tuan-tuan. Sebab ini merupakan jenis sumpah palsu. Tetapi yang di mahkamah tu lagi lah tuan-tuan. Dan jenis di mahkamah kan. Lagilah di kalangan orang Islam banyak berlaku tuan-tuan. Ya. Sejak tahun sebelum 2008 lagi dulu tuan-tuan, ya Allah. Banyaklah berlaku sumpah palsu. Mana Ustaz tahu siapa palsu ni? Sebab selepas itu dia mengaku. Selepas 2008 banyak pula timbul sana, timbul sini, semua mengaku. Nampak tuan-tuan. Mengaku tak betul dia sumpah dia dulu. Mudah-mudahan dia taubat ni, Allah ampunlah. Kalau dia tak taubat, sudah taubat. Rasanya cukuplah. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Sampai sudah Ustaz tak datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Dan sebagaimana kita diiklankan situ ni, kalau jadi insya-Allah mudah-mudahan ni Ustaz tetap macam ni juga. 13 bulan ya. Countdown tahun baru. Jadi biarlah mereka sibuk dengan ICT dan sebagainya. Sibuk dengan dataran mereka, kita nasihatkan anak-anak kita. Ya. Cucu kita teruslah pergi sana. Sebab tahun lepas pun ada 2 pilihan. Satu pilihan dekat dataran kemerdekaan kita di sini. Sana. Otak Izhar terus. Satu lagi ya, TPM, Timbalan Perdana Menteri, ICT. Ya. Tapi saya dengar cerita di dataran kita tu, yang majlis dirastui oleh Allah SWT tu lebih ramai daripada situ. Tahun ni tak tahu pula ada lagi orang buat situ. Yang menganjurkan orang kita juga tuan-tuan. Orang kita juga. Jadi saya baca dalam Facebook berkaitan dengan ada satu suara. Ini orang semangat ni, orang surau atau masjid ni. Dia kata kalau boleh kerjaan janganlah ada lagi aktiviti ni. Dataran mereka tu. Timbul pula satu komen. Dia kata takkanlah nak jadikan negara kita negara Taliban. Sudah. Orang kita juga. Sudah. Jadi mana ada juga tuan-tuan, di samping orang nak menyalurkan ke tempat baik, ada juga orang Islam yang masih lagi tak suka. Tidak juga benda-benda macam itu. Benda dah jadi tradisi dia kata. 12 malam kita tunggu. Kemudian teng masalah. Selamat tahun baru. Kalau tidak kenapa dia keluarkan ayat tu? Dia kata janganlah nak jadikan negara kita Taliban. Semua tak boleh. Bila tengok tu, orang Islam juga yang menulis. Jadi mudah-mudahan tak apa. Dan cara kita ni selepas maghrib. Selepas maghrib kan.
Kalau tengok dalam tu 3 orang adik-beradik tu. Susah tuan-tuan. Ya. Ustaz Halim Nasir, Ustaz Salihuddin Nasir, kemudian siapa lagi 3 beradik tu? Dia. Susah ya, dalam negara kita ni ada berapa orang je ibu bapa yang dapat menjadikan anak-anak ulama seperti itu. Keluarga Ustaz Dr. Harundi, keluarga Ustaz Ali Nasir, keluarga Ustaz Idris Ahmad, ya, ahli Parlimen Bukit Gantang tu. Ya, abang kan adik dia, abang kan, jadi mufti Pulau Pinang. Ustaz Zakaria kan, pendakwah, dia begitu juga. Allah, kalau dapat anak kita tu dalam hantar ke Yaman ke hantar ke mana ke, tak apalah anak kita tak ada. Sebab dah lepas dah anak masuk ayat saya. Cucu kita. Ya. Biarlah mereka jadi hafiz dan sebagainya. Sekurang-kurang dapat juga pahala kita. Ataupun gini lah tuan-tuan. Sebagai penutupnya. Ya. Kita cucu kita tak ada hafiz, satu hafizah. Anak kita jauh sekali lah. Ya. Tetapi anak orang lain. Yang hantar ke Lampung. Yang hantar ke Terengganu. Kita bantu. Mudah-mudahan insya-Allah kita cucu tak ada, anak tak ada, membantu hafiz-hafizah ni. Sebab mereka itu boleh memberi syafaat tuan-tuan. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah majlis kami pada pagi ini Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau tambahlah ilmu kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu ini hidup kami sebagai orang Islam akan dapat kami sempurnakan dan juga takwa kami kepadamu akan menambah, akan bertingkat ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, rasulullah kami Allah, sihatkanlah kami Allah. Makmurkanlah terus surau kami ya Allah. Mamurkanlah terus majlis ilmu kami ya Allah. Semuanya dengan rahmat dan izin-Mu juga ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu